Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Apa khabar? Semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan bagaimana ingin menjadi seorang ejen, pencabar ataupun polling agent, counting agent dan juga barung agent. Ia adalah satu perkongsian, satu pengetahuan yang sangat baik sekali kepada kita semua, terutama di musim-musim pilihan raya. Dan apa yang saya kongsikan ini bukanlah satu video yang rasmi, tapi hanyalah satu perkongsian kepada rakan-rakan yang ingin mempelajari serba sedikit berkaitan dengan menjadi ejen pencabar bagi sesebuah pilihan raya. Dan dia adalah satu pengetahuan yang umum sahaja dan dia juga tertakluk kepada perubahan sekiranya proses pilihan raya tu pada situasi-situasi yang berbeza. Namun insya-Allah apa yang saya akan kongsikan ini adalah satu pengetahuan yang general dan saya percaya sebahagian besarnya adalah sama apa yang sepatutnya berlaku semasa pilihan raya. Alright. Baik, sebelum tu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jaya Habib Muhammad Nur. Um, InsyaAllah saya akan kongsikan di dalam pengetahuan saya sahaja. Saya tidaklah pandai. InsyaAllah setelah saya banyak tahu berkaitan dengan pengurusan pencabar ini dan saya percaya banyak lagi yang saya belum tahu. Apa yang saya akan terangkan bukanlah satu kaedah yang apa semestinya. Terdapat pelbagai kaedah lagi pendekatan oleh pelatih-pelatih pencabar yang ada di luar sana selain pada saya lah. Semoga pengetahuan ini dapat dimanfaatkan dan juga memberi satu pengetahuan yang baru kepada rakan-rakan yang menonton video ini. Baik, nama saya Muhammad Jaya Habib Muhammad Nur. Saya akan teruskan tanpa membuang masa lagi. Baik, video ni sebenarnya saya buat semasa pilihan raya negeri Melaka yang berlangsung pada 20 November 2021. Baik, apa itu PA, CA dan juga BA? PA adalah polling agent ataupun ejen tempat mengundi. CA adalah counting agent ataupun ejen mengira undi. Dan BA adalah barung agent ataupun ejen pemerhati barung. Dan pencabar ini adalah petugas-petugas ataupun ejen yang dilantik oleh calon untuk memastikan semua perjalanan proses-proses pilihan raya itu berjalan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kita ni sebagai ejen adalah untuk memastikan semua pegawai-pegawai pilihan raya, ketua tempat mengundi, kerana-kerana SPR menjalankan tugas seperti mana yang telah ditetapkan kepada mereka-mereka ni lah. Dan kita juga ingin memastikan agar proses pilihan raya itu berjalan dengan lancar, dengan baik dan tanpa sebarang bentuk kemungkinan provokasi ataupun cubaan menipu di dalam proses pembuangan undi. InsyaAllah. Dan saya percaya apa yang telah dikeluarkan oleh pihak SPR ini adalah satu kaedah yang sangat telus. Namun kita tidak boleh abaikan sebarang bentuk kemungkinan yang boleh berlaku semasa proses pembuangan undi di dalam setiap pusat saluran semasa pilihan raya. Baik, kelayakan untuk menjadi seorang ejen pencabar pertama dia mestilah rakyat Malaysia berusia 21 tahun ke atas, tidak bankrupt, tidak disabitkan kesalahan mahkamah dalam tempoh 5 tahun terdahulu, tidak tersabit di bawah Akta Pencegahan Jenayah, tiada perintah di bawah Seksyen 66/4 Akta Pertubuhan ke atasnya. Dan biasanya pihak SPR tidak memeriksa ataupun counter check sebaik saja kita datang sebagai ejen, kan kita memberi beberapa dokumen penting, tidaklah mereka menyemak status kelayakan semua ni. Namun, walaupun ia adalah penting sekiranya ada berlaku bantahan ataupun bantahan pilihan raya yang dilakukan oleh calon-calon, sekiranya ada berlaku bantahan semasa pilihan raya dan dibawa ke mahkamah. Jadi semua kelayakan ini adalah amat perlu untuk memastikan proses mahkamah itu boleh diteruskan. Jadi senang cerita, kita kena pastikan semua ejen-ejen kita adalah layak untuk menjadi pencabar. Okey, topik yang akan saya cover hari ini adalah berkaitan dengan kepentingan menjadi pencabar pada sebelum hari pengundian dan juga pada hari pengundian. Untuk pengetahuan semua, kita sebagai ejen pencabar bermula bertugas seawal pukul 7 pagi. Iaitu kita perlu berjumpa dengan ketua pencabar di luar saluran. Untuk pengetahuan semua, setiap pilihan raya
akan ada satu ketua ataupun pengurus parcabar bagi setiap DUN. Dan kita tahu setiap DUN mengandungi beberapa daerah mengundi. Daerah mengundi itu bermaksud setiap daerah mengundi ada satu pusat mengundi. Sebab itu perlu adanya ketua-ketua parcabar di setiap daerah mengundi. Jadi pada pukul 7 pagi ni semua ejen-ejen parcabar perlu berjumpa lapor diri dahulu kepada ketua parcabar. Kerana kebiasaannya ketua parcabar ni akan memberikan semua order parcakit, PAS, dokumen-dokumen penting kepada parcabar yang telah ditetapkan. Mereka biasanya tidak akan memberi lebih awal. Dan kemudian pada 7.30 barulah ejen-ejen ni akan masuk ke dalam daerah ke dalam pusat mengundi dan pergi ke saluran-saluran yang telah ditetapkan. Kan? Tapi sebenarnya proses pembuangan undi ni bermula seawal pukul 8 pagi, bukan 7.30. Tapi kenapa kena masuk pada pukul 7.30 pagi? Kerana kita ada beberapa cadangan ejen-ejen perlu buat semasa pukul 7.30 sehingga pukul 8 pagi. Kejap lagi saya akan terangkan lebih detail apa yang perlu dilakukan oleh ejen-ejen seawal 7.30 pagi sebelum bermulanya pembuangan undi pada pukul 8 pagi. Dan proses pembuangan undi akan berlangsung sehinggalah pukul 5.30 petang. Dahulu pada pukul sehingga 5 petang saja. Tapi sekarang ni dilanjutkan sehingga pada pukul 5.30 petang. Dan selepas selesai proses pembuangan undi, sudah tentu akan ada proses untuk mengira undi. Kebiasaannya, ketua tempat mengundi akan mengambil masa sekitar 30 minit untuk merubah kedudukan dekat dalam setiap bilik saluran untuk tujuan counting. Dan sepanjang tempoh itu jugalah pun ada kerja-kerja ejen dan seterusnya menjadi ejen mengira undi. Baik, ini adalah surat pelantikan yang akan diberikan kepada semua ejen-ejen. Dan surat pelantikan sebagai ejen ni adalah dilantik oleh calon ataupun wakil calon pilihan raya. Calon adalah calon yang bertanding dan wakil calon adalah wakil kepada calon untuk menguruskan hal-hal pengurusan pilihan raya. Inilah dia surat surat borang pelantikan ejen tempat mengundi. Dan kebiasaannya surat ni diberikan oleh SPR kepada calon-calon. Dan tidak semestinya daripada SPR. Sekiranya tak dapat, calon bolehlah create surat pelantikan sendiri menggunakan format yang lebih kurang sama. Tak ada masalah untuk meletakkan logo-logo parti di dalam surat pelantikan. Apa yang penting perlu nyatakan saya ini adalah nama wakil calon nombor kad pengenalan wakil calon dan parlimen ataupun DUN, nama kod parlimen ataupun DUN dan nama DUN. Kemudian dengan ini melantik nama yang tersebut di bawah untuk menjadi ejen tempat mengundi, ejen mengira undi ataupun ejen pemerhati baru. Tidak perlulah menggariskan mana-mana yang tidak perlu. Biarkan saja sebab kita tidak tahu ejen-ejen kita ni menjadi ejen tempat mengundi, ejen mengira undi ataupun barong ejen. Kerana mungkin di saat akhir ada berlaku pertukaran disebabkan mungkin ejen-ejen yang tidak dapat hadir, jadi berlaku reshuffle ejen-ejen ni. Sekiranya awak menggariskan yang tidak tu, takut nanti awak sepatutnya menjadi ejen tempat mengundi telah dipindahkan menjadi ejen mengira undi. Jadi biarkan saja ketiga-tiga ni tertera. Dan di bahagian bawah ni perlu masukkan nama, nombor kad pengenalan dan alamat surat menyurat. Alamat surat menyurat tidak semestinya alamat di dalam IC. Mungkin cukup meletakkan alamat-alamat bilik gerakan utama calon masing-masing. Kemudian nombor telefon ejen dan ditandatangani oleh ejen pilihan raya ataupun wakil calon ataupun calon. Yang dekat sini tidak perlu tanda tangan ejen-ejen kerana surat ni adalah surat pelantikan bukan daripada SPR, surat pelantikan daripada calon ataupun wakil calon kepada ejen-ejen mereka. Jangan silap, jangan tanda tangan ejen. Dan perlu ada 2 salinan untuk setiap saluran kerana surat pelantikan ini sebaik sahaja kita meninggalkan pusat saluran tersebut, ketua tempat mengundi akan mengambil satu salinan asal kita punya surat pelantikan. Dan sekiranya anda kena bertugas lebih daripada sekali dekat dalam saluran, mungkin kena masuk pagi dan petang, bermaksud anda kena sediakan 2 salinan asal surat pelantikan kerana setiap kali bertugas di satu-satu masa dan keluar, ketua tempat mengundi akan mengambil surat pelantikan. Dan sekiranya masuk kali kedua, perlu membawa sekali lagi. Itulah peraturan yang telah ditetapkan oleh SPR.
Baik, selain daripada dokumen surat pelantikan tadi tu, dokumen seterusnya penting perlu ada kepada setiap ejen adalah borang sumpah rahsia. Borang sumpah rahsia ataupun borang A. Dekat dalam ni perlu diisi oleh ejen sendiri, nombor kad pengenalan ejen, dan beralamat boleh letak alamat bilik gerakan utama DUAN masing-masing. Tarikh pada tak kisah, yang penting tarikhnya sebelum tarikh pembuangan undi. Dekat sini barulah tanda tangan ejen tersebut. Kerana borang sumpah rahsia ni adalah bukan daripada calon, adalah untuk ejen itu sendiri. Dan surat borang sumpah rahsia ni juga dikabarkan dulu ketua tempat mengundi tidak mengambil, tapi sekarang dia akan ambil juga borang sumpah rahsia ni. Selain itu terdapat juga pas ataupun tag ejen-ejen. Dan ejen setiap ejen barung akan nama lain, ejen tempat mengundi, ejen mengira undi. Sekiranya anda bertugas daripada pukul 8 pagi sehingga 5.30 petang, anda adalah ejen tempat mengundi, dan sekiranya anda bertugas di bahagian petang mengira undi, anda adalah ejen mengira undi. Dan dekat sini bergambar, dan gambar sebenarnya adalah tidak wajib. Yang kita maklum, tetapi orang pun bolehlah letak gambar. Dan gambar ini sebenarnya tidaklah perlu mengikut saiz pasport ke apa, janji ada gambar saja. Tapi sebenarnya dekat dalam peraturan pilihan raya tidak ada gambar pun tak ada masalah. Maksudnya kalau ada gambar pun apa sahaja bentuk, apa sahaja saiz, apa sahaja kualiti, ada gambar, ada warna ke tak ada warna, sepatutnya tiada masalah. Harap dapat faham dekat situ. Okey, ini adalah 4 perkara penting yang setiap ejen perlu ada sebaik sahaja masuk ke dalam daerah mengundi dan masuk ke dalam setiap saluran di dalam pusat mengundi. Yang pertama adalah surat lantikan yang saya katakan awal-awal tadi. Yang kedua adalah borang sumpah rahsia, borang A, biasanya borang di colour pink. Kemudian pas petugas yang diluluskan oleh SPR dan juga dokumen pengenalan diri. Kebiasaannya ketua-ketua cabar ni akan buat proses-proses ni. Mereka akan ambil anda punya salinan IC, mereka akan buatkan surat pelantikan, mereka akan buatkan borang sumpah rahsia, dan mereka akan lekatkan gambar dekat pas petugas. Mereka akan sekalikan masukkan ke dalam satu lanyard ataupun card holder. Dekat situlah terkandung segalanya. Pas dan semua dokumen kaitan ada dekat dalam tu untuk memudahkan ejen kita terus pergi ke pusat saluran dan semua dokumen-dokumen di dalam satu tempat. Sekiranya anda tidak ada salah satu daripada ini, memang anda tidak akan dibenarkan masuk ke dalam saluran. Alright, harap dapat faham. Baik, ini adalah situasi di dalam setiap pusat mengundi. Pusat mengundi senang cerita, kalau kita pernah mengundi, dia adalah contoh di sekolah. Kan? Dekat dalam satu-satu DUAN terdapat beberapa daerah mengundi. Dan setiap daerah mengundi biasanya ada satu pusat mengundi. Maksudnya kalau di sekolah itu, dalam semua daerah mengundi itu hanya mengundi di situ satu saja pusat mengundi. Tapi ada juga yang saya pernah jumpa, satu daerah mengundi mengandungi 2 pusat mengundi. Mungkin pengundinya terlalu ramai. Tapi tak ada masalah. Baik, apa yang bila sampai saja di pusat mengundi, pengundi-pengundi biasanya akan melalui barung SPR. Barung SPR ni apa? Barung SPR adalah tempat sebuah kemah. Di bawah kemah tu terdapat pegawai-pegawai SPR di mana memberi voter slip ataupun slip pengundi. Kerana pengundi ni dia tak tahu kan, dia tahu dekat mana pusat mengundi tapi dia tak tahu dia mengundi di dalam saluran mana. Itu tanggungjawab bila beratur sampai saja dekat barung SPR, pegawai SPR akan beritahu di manakah saluran yang kita ni sebagai pengundi perlu pergi untuk membuat undi. Tapi sebenarnya saluran mana kita hendak mengundi, kita boleh dapat tahu lebih awal dekat website SPR. Kan bila pergi dekat website SPR, kita masukkan IC, akan keluarlah di mana kita mengundi, di daerah mengundi mana, di DUAN mana, di pusat mengundi mana, alamatnya dan di saluran berapa. Sekiranya kita dah tahu maklumat pengundi ni lebih awal, kita tak payah pergi ke barung SPR pun tak apa. Boleh terus pergi ke bilik-bilik saluran. Tapi bagi yang tidak tahu, barulah pergi ke barung SPR. Pegawai SPR akan bantu memberi slip voter pengundi dan dia akan halakan ke mana saluran mengundi kita.
Dan untuk pengetahuan dekat sinilah juga perlunya ada barong ejen sebab kita tak tahu tugas barong ejen ni mungkin ketua cabar setiap pusat mengundi tu dia boleh bertindak sebagai barong ejen kerana dia boleh sebab nanti dia nak kena pastikan barong ejen-ejen yang berganti-ganti nanti hadir lebih awal. Benda tu ketua cabar boleh menjadi barong ejen selain daripada memerhati pengundi-pengundi yang mungkin pelik masuk, juga memastikan ejen-ejen yang berganti tu hadir ke pusat mengundi untuk bertugas sebagai ejen mewakili parti. Baik, kemudian pengundi akan pergi ke saluran-saluran dia bergantung tidak semestinya ada 6 saluran saja. Lain-lain pusat mengundi mungkin berbeza jumlah saluran bergantung kepada berapa ramai pengundi. Maksimum satu pusat mengundi adalah 3,850. Untuk saluran satu kebiasaannya lah untuk yang warga emas, maksimumnya 350 saja. Dan lain saluran maksimumnya 700. Namun dia tertakluk kepada SOP SPR itu sendiri. Mungkin di zaman pandemik jumlah kertas undi setiap saluran dikurangkan mungkin kepada 500 ataupun 400. Bermaksud bila berlaku pengurangan jumlah kertas undi dekat setiap peti undi, akan berlakulah pertambahan saluran dekat setiap pusat mengundi. Itu bergantung. Itulah prosesnya. Pengundi masuk melalui barong SPR, kemudian pergi ke bilik-bilik mengundi ataupun saluran mengundi. Seterusnya, ini adalah pakaian yang kita advise kepada ejen-ejen. Pertama, pastikan pakai kasut pejabat, pakai pakaian kemas. Jangan ada logo-logo parti. Walaupun kita terlampau passion hendak memberitahu ni kita adalah ejen kepada certain parti, tak boleh pakai kalau ada pakai pakaian ada logo parti, ketua tempat mengundi tidak akan benarkan kita masuk. Pakaian kena bersopan tidak tanpa lengan, perlu seluar panjang, skirt panjang. Baru nota-nota, pen, lampu suluh jika perlu, tapi tak apa, handphone pun dah ada lampu suluh sekarang kan. Handphone kau boleh dah charge cukupnya, bawa bateri tambahan. Dan kalau boleh ada bawa nombor-nombor telefon orang-orang penting sekiranya kita sebagai ejen tak dapat menangani masalah dekat dalam setiap saluran tu, kita perlu menghubungi ketua cabar ataupun wakil calon sendiri untuk hadir untuk menyelesaikan masalah yang timbul dekat dalam setiap saluran. Bukan apa, pakaian ni sangat penting supaya bila kita hadir tu kita telah memberi satu impression kepada ketua tempat mengundi dan juga kerana-kerana SPR di dalam setiap saluran. Biar dilihat kita ni adalah ejen yang sangat profesional dan sangat terlatih dan berpengetahuan berkaitan dengan menjadi seorang ejen cabar. Daripada situ nanti mungkin mereka pun akan lebih berhati-hati hendak berurusan dengan kita. Sebab kalau kita dalam image yang mungkin tidak kemas, kemungkinan ketua tempat mengundi akan melihat kita ni tidak bersedia untuk menjadi ejen dan ada mungkin perkara-perkara mereka akan ambil mudah. Alright. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, bila kita menjadi ejen sahaja, biasanya calon akan memberikan kita satu kit. Saya tak bawa kit tu. Kit tu adalah berupa satu beg, boleh jadi beg plastik, boleh jadi beg kertas, di mana dekat dalam kit pacar tersebut mengandungi daftar pemilih untuk saluran. Daftar pemilih ni adalah buku yang mengandungi semua senarai-senarai pengundi yang boleh mengundi dekat pilihan raya tersebut. Dan daftar pemilih ataupun DPPR ini adalah DPPR yang sama digunakan oleh kerani SPR di dalam setiap saluran. Bila dapat DPPR ni adalah semasa hari penamaan calon. Selepas penamaan calon akan bersyarat bersama dengan pegawai SPR dan selepas mesyuarat itulah pegawai SPR akan memberi salinan DPPR lebih awal. Biasanya seminggu lebih awal daripada hari pembuangan undi. Dan bila kita dapat DPPR tersebut, bolehlah membuat salinan dan masukkan DPPR ni dekat setiap pacar kit untuk setiap saluran-saluran yang berbeza tu. Jadi bermaksud ejen kita bila masuk ke saluran situ, dalam pacar kit kita mengandungi DPPR untuk saluran tersebut sahaja, bukannya mengandungi semua saluran ataupun semua DPPR dekat dalam don tersebut. No. Selain itu mengandungi juga borang 753, borang 13, borang-borang lain ni
terkandung dekat dalam pajakit tersebut. Nanti saya akan terangkan lebih detail. Ada borang-borang untuk ejen, ada voter tally sheet, ada surat bantahan, borang-borang SPR, buku panduan undi ragu ni jika perlu. Tapi kalau dalam latihan ni awak sudah faham, mungkin tidak perlu buku panduan undi ragu. Tapi buku ni memang ada dekat dalam setiap saluran, dipegang oleh ketua tempat mengundi. Kemudian ada torchlight dan ada pen, pembaris dan juga kertas kosong untuk tujuan nota lah. Biasanya ini akan disediakan oleh calon sendiri, jadi kita ejen hanya pergi saja dan ambil kit pacabar dan masuk ke dalam saluran. Kemudian ada membuat beberapa kerja sepanjang proses pembuangan undi dan counting ejen dan counting nanti. Saya akan terangkan kejap lagi. Dan paling penting sekali, bila berlaku pertukaran ejen dekat dalam setiap saluran, tidak perlu membawa keluar pajakit tersebut kerana dia akan disambung kerja oleh ejen yang menggantikan anda dekat dalam saluran nanti. Baik, ini adalah satu cadangan jadual pertukaran ejen-ejen. Kan? Memang kita galakkan lebih daripada seorang untuk menjadi ejen dekat setiap saluran. Kerana tugasan menjadi ejen ni adalah lama daripada seawal pukul 7 pagi sehinggalah kemungkinan sehingga pukul 8 malam. Jadi memang perlu beberapa ejen untuk bertugas setiap saluran sepanjang proses pembuangan undi dan juga counting. Dinasihatkan best practice terdapat 3 orang ejen dan worst case paling teruk pun kalau boleh janganlah kurang daripada 2 orang setiap saluran. Sebab kalau seorang nanti akan sangat letih. Nanti kita kalau boleh nak ejen ni berada di dalam setiap saluran sepanjang proses tu. Jangan ada terlepas sekejap, seketika pun. Sebab itulah perlu lebih pada satu ejen. Saya akan terangkan untuk sekiranya 3 orang ejen dekat setiap saluran. Yang pertama sekali, ejen pertama masuk pada seawal 7.30 pagi. Kemudian ejen yang pertama akan keluar pada pukul 10 pagi. Polling ejen yang kedua akan masuk pada pukul 10 pagi. Okey, ingat selagi polling ejen ni tak masuk, yang kedua masuk, jangan keluar dahulu. Tunggu sehingga polling ejen yang kedua ini masuk. Sebab kadang-kadang ejen ni dia tahu dia nak bertugas sehingga pukul 10 dia terus keluar. No, anda mesti tunggu sehingga polling ejen seterusnya datang kepada anda. Sebab kita tak mau tertinggal setiap masa dekat dalam bilik saluran tu. Sebab kita tak tahu mungkin ada ejen yang tak dapat hadir. Di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, maka anda perlu terus bertugas sehinggalah ada ejen yang menggantikan anda. Boleh minta izin dengan KTM untuk keluar sekejap, hendak menghubungi ketua pacar ke apa untuk menyemak, tak ada masalah. Okey, kemudian polling ejen yang kedua ni akan keluar pada pukul 1.30 petang. Ejen yang ketiga akan masuk pada pukul 1.30 petang. Dan pada pukul 5 petang, ejen yang ketiga tadi akan keluar. Kemudian, ejen yang pertama pagi tadi. Nampak tak? Ejen yang pertama pagi tadi yang masuk pada pukul 7.30, dia keluar pada pukul 10. Sekejap saja kan dia tugas. Tak ada masalah. Tapi kenapa dia akan masuk semula pada pukul 5 petang? Kenapa kena masuk semula pada pukul 5 petang? Memang kita mahu ejen yang pertama ini jugalah menjadi counting ejen petang nanti. Dan kebiasaannya mereka yang menjadi counting ejen dia perlu at least ada masuk seketika sebelum tamat pembuangan undi, bukan pukul 5 pada pukul 5.30 Jadi ejen yang ketiga keluar, polling ejen pertama ini akan masuk semula. Alright, dan pada pukul 5 petang ejen yang pertama ni akan tunggu sehinggalah selesai pada pukul 5.30 petang dan bersedia untuk menjadi counting ejen. Maksudnya dekat sini tugas yang paling berat adalah polling ejen yang pertama kerana dia akan menjadi orang yang pertama sekali masuk dekat dalam setiap saluran. Dia juga akan menjadi orang yang terakhir sebelum pukul 5.30 petang dan dia juga perlu menjadi counting ejen. Jadi memang kita harapkan ejen yang pertama ni dan counting ejen adalah terlatih, tak ada pengalaman pun tak apa. Mungkin dengan tengok video saya saja dah cukup memahami, insya-Allah. Jadi mungkin ejen yang kedua dan ketiga cukuplah pengetahuan. Tapi kalau boleh, semua orang lah kita semua berlatih macam mana hendak menjadi ejen sepanjang proses pembuangan undi ni dan juga pengiraan undi supaya nanti pada bila masa
mungkin ada berlaku masalah di saat akhir. Polling agent yang pertama ni tak dapat hadir semasa counting. Jadi rakan-rakan yang polling agent yang kedua dan ketiga boleh menggantikan untuk menjadi counting agent. Kita sama-sama timba pengetahuan dan exposure kepada proses ni yang sangat-sangat menarik dan tidak semua orang dapat tahu. Baiklah, harap dapat faham Okey, saya teruskan. Baik, sekarang ni kita belum cerita lagi bermulanya pembuangan undi pukul 8 dia adalah pada awal pagi. Ingat tak saya ada cakap ejen perlu hadir seawal pada pukul 7 pagi dan pada pukul 7.30 pagi barulah masuk ke dalam saluran. Okey, kenapa kena masuk awal? Pertama sekali, apa yang awak kena buat adalah melihat buku di PPR dekat kerani SPR yang pertama, adakah sama dengan apa yang kita bawa tu, dan sepatutnya sama. Tapi kita mungkin tidak dapat memegang buku di PPR daripada kerani SPR tu. Mungkin kita boleh minta cakap dengan KTM, Ketua Tempat Mengundi, boleh tak minta kerani SPR tunjukkan muka hadapan. Saya cuma nak semak adakah di PPR yang daripada pihak kerani SPR tu sama dengan di PPR yang saya bawa ni, yang saya dapat semasa hari penamaan calon. InsyaAllah kita cakap elok-elok dengan KTM, dia akan bagi kita lihat benda tu. Kita just semak saja adakah betul tarikhnya, nama pusat mengundi, salurannya, bilangan nombor, nombor DUN semua, jumlah muka suratnya, cukup. At least kita menunjukkan kepada ketua tempat mengundi tu concern kita sebelum kita bermula menjadi ejen dekat dalam saluran tu. Baik, selain daripada itu juga, apa yang kita boleh buat di awal pagi tu, kita boleh minta satu contoh corak penindik. Corak penindik ini adalah satu cop unik untuk setiap saluran. Maksudnya lain-lain saluran mempunyai corak penindik yang berbeza. Kan sepatutnya dekat dalam pacakit memang kita dah sediakan, biasanya calon akan masukkan borang 753 ni dekat dalam pacakit masing-masing. Kan yang ni bukan disediakan oleh, ini memang disediakan oleh pegawai SPR, tapi kita cuma nak ambil contoh saja dan kita nyatakan kita berada dekat dalam saluran mana. Katakan KTM tak bagi kan, Ketua Tempat Mengundi tak bagi, nak cop dekat borang yang kita bawa, borang 753 ni, at least kita cakap dia boleh tak cop dekat kertas putih yang kita ada bawa. Contohnya KTM tak bagi juga kan, dia tak bagi juga nak cop dekat kertas, paling teruk bagi tahu boleh tak saya just nak nombor sahaja, nombor yang unik dekat corak penindik tersebut. Sebab nombor unik ni boleh jadi M0088, 0532 kan. Kita nak nombor tu pun okey. Kenapa? Maklumat cop ni kita nak guna semasa proses counting nanti di bahagian petang. Sebab kita kalau boleh nak pastikan cop di kertas undi yang berada semasa counting adalah kertas undi yang sama keluar pada siang hari proses pembuangan undi. Itu saja concern kita Kita cuba dapat at least nombor siri corak penindik. Cuba minta dengan baik. InsyaAllah dapat ketua tempat mengundi yang baik. Ingat jangan cuba tanpa menyusahkan KTM. Okey, ini adalah selain itu juga kita boleh minta nak periksa buku kertas undi. Kita nak pastikan adakah buku kertas undi itu buku kertas undi yang betul. Sama ada DUN ataupun parlimen. Kan susunannya betul tak? Kadang-kadang calon ni dah diberitahu masa hari penamaan calon ada buat cabutan undi. Calon-calon ni dapat nombor berapa? Nombor 1, 2, 3, 4, 5 kan? Dan susunan daripada atas. Kalau dapat nombor 1, sepatutnya nama dan logo parti ni berada di atas dan seterusnya ke bawah. Dan kita nak pastikan nombor siri ni adalah sama dan berturut. Tak ada nombor-nombor yang hilang. Kita jangan pegang. Kan kita cuma minta dengan kerani pihak SPR, boleh tak tolong selak sikit kertas undi tu, kita just nak pastikan saja kertas nombor siri tu berulang. Kalau dia tak bagi tak apa, at least kita cuba minta, beranikan diri. Kan, jangan tak cuba, kita rasa macam mungkin tak dapat kot. No kita sebagai ejen ni tak cukup kita belajar, tapi kita nak praktik. Saya tak langsung akan membuat kita menjadi orang yang lebih berani dan lebih kreatif dan juga meningkatkan komunikasi kita bersama dengan pegawai-pegawai SPR. Okey, ni belum cerita, belum start buang undi lagi ni masih peringkat awal. Baik, sebelum berlaku pembuangan undi,
kerani SPR akan mengisi borang 13. Apa yang ada dekat dalam borang 13 ni adalah nombor-nombor siri setiap buku kertas undi. Setiap satu buku kertas undi mengandungi 50 unit kertas undi. Jadi ketua tempat mengundi akan menyalin nombor siri kertas undi daripada berapa hingga berapa. Dan kalau ada banyak buku kertas undi, banyaklah dia tulis. Kan, katakanlah dekat saluran tersebut terdapat 300 pengundi, bermaksud sekurang-kurangnya ada 6 buku kertas undi, dan biasanya dia akan lebihkan satu, takut-takut kertas undi tu ada banyak yang rosak. Dan dia akan isi dekat bahagian atas ni. Okey. Dan kita sebagai ejen pun sama juga. Dekat dalam Pacakit kita ada sediakan form borang 13 ni. Cuba minta, saya nak salin boleh tak nombor kertas undi ni, sebab ketua saya minta. Kalau tak nanti dia marah saya dekat luar. Kan? Cuba minta. InsyaAllah dia bagi kan. Cakap dengan dia, saya just nak tulis saja. Kan, saya datang kat sini jadi ejen, dia minta untuk buat kerja-kerja ni. Boleh tak? Saya just nak salin saja. Sebab kita nak pastikan. Tapi sebenarnya, borang 13 ni kita boleh cuba minta sekali lagi setelah selesai pembuangan undi pada pukul 5.30. Sebab pagi tu, ketua tempat undi hanya menyalin keseluruhan di bahagian atas sahaja. Dan bila tamat 5.30 barulah diisi dekat bahagian bawah untuk mengetahui berapa banyakkah jumlah kertas undi yang telah keluar pada hari tersebut. Kan? Pertama, kita nakkan maklumat nombor siri. Dan kedua, kita nak tahu berapa banyak jumlah kertas undi yang keluar. Supaya kita boleh pastikan semasa pengiraan undi petang nanti, bilangan kertas undi tu sama dengan borang 13. Sebab tu penting untuk dapatkan maklumat yang ada dekat dalam borang 13. Saya kena beranikan diri minta cara baik, insya-Allah. Semoga KTM kita memberi kerjasama kepada semua ejen-ejen yang bertugas. Baik, saya teruskan. Sebelum tu, dekat sini nampak tally sheet. Apa itu tally sheet? Tally sheet ni juga adalah bergantung kepada parti masing-masing. Kan, dia adalah satu kaedah saja, satu ambil berat kita sahaja. Apa yang perlu diisi dekat sini, setiap ejen-ejen perlu tuliskan nama DUN, daerah mengundi, saluran, baca apa, polling agent ke, pada pukul berapa. Apa yang kita kena isi ini adalah masa pengundi masuk dekat dalam saluran nanti. Kan, nanti saya akan terangkan bila masuk saja dalam saluran, kerani akan memanggil, menyebut muka surat, bilangan, nama, IC. Dan kita akan tanda dekat dalam buku DPPR kita. Tapi dekat dalam tally sheet ni kita masukkan nombor bilangan. Kenapa perlu masukkan nombor bilangan? Supaya kita nakkan maklumat pengundi-pengundi yang telah hadir mengundi. Bukan kita dengan niat nak tahu pengundi undi apa, tak boleh tahu pun. Kita cuma nak salin nombor bilangan supaya bila kita keluar nanti pada pukul 10, pukul 1.30 kan, kita boleh share dekat rakan-rakan ketua cabar dekat luar. Dan mereka akan melihat pengundi-pengundi yang sudah hadir. Sebab mungkin parti-parti ni mereka telah membuat culaan lebih awal. Mungkin sebulan, 6 bulan ataupun 1 tahun sebelum. Mereka telah kenal pasti di mana pengundi-pengundi yang mungkin cenderung dengan parti mereka. Kan, jadi mereka dah tanda-tanda dah dekat dalam DPPR dekat luar tu kan, penyokong-penyokong dia kan. Kita kena bantu dia orang. Sebab mungkin ada rakan-rakan penyokong-penyokong kita tu tak sihat ke, tak bangun tidur ke apa, ataupun terlupa hari mengundi pada hari tersebut. Kan, jadi bila kita keluarkan maklumat siapa yang telah hadir, mereka akan semak dekat luar. Dan mereka akan tengok, rupanya si A ni tak keluar lagi. Jadi mereka akan pergi mengambil get out the voters kan, pergi menghubungi kan pengundi-pengundi yang tak hadir ni supaya hadir mengundi kan, supaya peratus pengeluaran undi tu meningkat dan penyokong kita pergi mengundi. Itu yang paling penting sekali. Itu tujuannya tally sheet. Ini adalah sangat penting agar ejen-ejen catat nombor bilangan pengundi yang telah hadir. Alright, harap faham dekat situ. Baik, saya teruskan. Ini adalah bentuk komunikasi dekat dalam saluran. Dalam saluran ni dekat dalam bilik darjah tu lah kan. Kita sebagai ejen, sebenarnya penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dalam saluran. Namun dia tertakluk kepada ketua tempat mengundi. Baik, kita sebagai ETM ataupun ejen hanya boleh berkomunikasi dengan ketua tempat mengundi sahaja ataupun KTM. Kita tidak boleh berkomunikasi dengan kerani-kerani SPR, pengundi,
peguam, dan kita hanya boleh berkomunikasi dengan ketua pacar kita sahaja dan juga ejen-ejen. KTM atau kerani boleh bertanya pengundi sekira beliau faham cara pengundian. Jika diminta pengundi KTM atau kerani boleh menerangkan cara pengundian dengan didengari oleh PA ataupun ATM. Maksudnya, bila kita masuk saja dekat dalam saluran tu, senang cerita kita hanya berkomunikasi dengan KTM saja ataupun ketua tempat mengundi. Kita sampai saja 7.30, kita angkat tangan, kan, just cakap saya ingin berjumpa ketua tempat mengundi. Kalau kerani lain yang datang, dia tanya kenapa? Oh tak apa, saya hanya ingin boleh bercakap dengan ketua tempat mengundi saja. Jadi bila ketua tempat mengundi tu datang jumpa dekat awak ataupun KTM, awak bagi tahulah saya ejen daripada calon sekian-sekian, parti sekian-sekian. Jadi baru dia akan benarkan awak masuk. Samalah juga sepanjang proses pemohon undi daripada 8 pagi sehingga petang tu, ada sebarang bentuk bantahan, ketidakpuashati, ingin bertanya apa-apa ke, jangan terus tanya kepada kerani SPR. Hanya angkat tangan dan berkomunikasi dengan KTM saja. Ingat benda ni penting Dan dekat sini juga akan menunjukkan tahap pengetahuan kita terhadap pacabar. Jadi KTM pun nampak, dia akan respect kita. Oh, ejen ni sangat faham cara komunikasi. Bermaksud dia memang belajar, ada knowledge berkaitan dengan ejen. Dia akan respect kita pada masa yang sama. Baik, dekat dalam bilik setiap saluran tu terdapat 5 pegawai SPR. Pertama tadi adalah ketua tempat mengundi. Yang kedua adalah kerani SPR 1. Pastikan hanya ada buku di PPR, daftar pemilih, pembaris, pen dan sarung tangan sahaja ada dekat kerani tersebut. Kemudian kerani SPR yang kedua menguruskan hal dakwat kekal. Hanya ada dakwat kekal, sarung tangan, berus tisu dan kegunaan dia sahaja. Tapi ini tertakluk kepada SOP pilihan raya. Ini tapi secara umumnya ini buat masa ni. Yang ketiga adalah kerani yang ketiga, hanya ada cop, pek cop, pembaris dan juga buku kertas undi. Yang bertanggungjawab mengecop dan mengasing kertas undi nak beri kepada pengundi. Dan kerani yang keempat adalah kerani yang berdiri dekat peti undi dan dia hanya memegang pembaris. Kenapa perlu tahu benda ni? Sebab kita kalau boleh tak ada peralatan lain. Kalau ada peralatan lain dekat kerani-kerani ini, kita boleh angkat tangan cakap dengan KTM. Kenapa ada barang-barang lain yang tidak perlu? Kenapa kita risau takut ada takut berlaku kerosakan kepada kertas undi kita. Akan kerugian dekat situ. Baik, baru semua tu dah selesai periksa, barulah kita bermula menjadi ejen pukul 8 pagi. Tadi tu kira kerja-kerja awal. Boleh je tambah kerja-kerja awal ni, mungkin boleh masuk, perhatikan dekat dalam bilik saluran tu ada tak objek-objek, gambar-gambar yang cenderung kepada satu-satu parti. Boleh lihat dekat kepung tempat pengundi hendak menanda, ada tak objek-objek atau gambar-gambar sabotaj ataupun cenderung meminta meraih undi kepada pengundi. Kalau tak ada, okey. Kita just scan sahaja dekat dalam saluran tu. Jangan lebih-lebih. Tapi jangan tunjukkan sangat macam kita ni hendak siasat apa kan. Tak perlu memadai apa keperluan asas saja. Baik, barulah bermulanya undi. Sekejap saya minum air sikit. Apa yang berlaku? Baik, pertama sekali pengundi akan masuk dan berjumpa dengan kerani yang pertama, menyerahkan IC. Kerani yang pertama akan ambil. Tidak semestinya IC Kalau tiada kad pengenalan, boleh juga sekarang ni menggunakan pasport, lesen memandu, resip pengenalan sementara, resip kehilangan kad ataupun kad kuasa. Tiada halangan. Tidak semestinya IC. Jangan kita ni ejen marah. Mana boleh pakai selain daripada IC? Tak, sebenarnya boleh. Jangan apa orang cakap, tunjuk-tunjuk macam tahu. Itu pentingnya belajar ni kan. Dan apabila kerani ni dapat saja IC, dia akan semak dekat dalam DPPR dan dia akan melihat wajah pengundi ni. Kan, sebab apa? Dia mesti wajib kena lihat. Dan kalau dia tak lihat, boleh angkat tangan cakap KTM. Kerani satu tidak melihat wajah pengundi. Juga adalah satu kesalahan. Jadi lepas tu mungkin kerani itu akan melihat. Sebenarnya dia tahu, mungkin dia terlupa. Dan selepas dia melihat, kerani satu akan meneriak. Dia akan sebut. Okey, muka surat 2, bilangan 57. Nombor kad pengenalan sekian-sekian-sekian. Nama sekian-sekian-sekian.
Bila dia sebut saja, kalau tak dengar pun sama. Minta KTM, boleh tak minta kerani ni sebut lebih kuat sebab saya tak dengar. Okey. Bila dia dah sebut saja, tugas kita sudah bermula. Kita pun bila dia jerit saja muka surat 2, cepat-cepat kita buka muka surat 2. Dia sebut bilangan, cari bilangan. Dia sebut IC, pastikan IC dia betul. Dia sebut nama betul. Kalau betul ada dekat dalam DPPR tu, terus tanda sedikit saja dekat bahagian bilangan. Jangan awak tanda penuh. Sebab mungkin buku DPPR ni calon hendak simpan atau parti hendak simpan untuk kegunaan latihan ke untuk simpanan akan datang. Dan benda ni berterusan untuk semua pengundi dan pastikan sama maklumat. Kalau tak sama, sila angkat tangan buat bantahan. Alright? Dan jangan lupa dekat tally sheet tadi tu masukkan nombor bilangan yang ni. 57 dekat dalam tally sheet. Jangan lupa saya pun hampir terlupa tadi. Baik, seterusnya. Selepas kita dah tanda, pengundi akan pergi ke kerani undian yang kedua untuk celup jari. Celup jari ni bermula daripada jari kiri, jari telunjuk. Dan sekiranya pengundi left-handed menulis dengan tangan kiri, dia boleh minta celup jari telunjuk tangan kanan. Tak ada masalah. Bukan satu kesalahan pun. Dan selepas kalau tak ada jari telunjuk, boleh pergi ke jari-jari lain sebelah kirinya. Dan sekiranya yang kelima adalah jari ibu jari. Dan sekiranya dia kodong tangan kiri, boleh bermula dekat jari telunjuk tangan kanan dan seterusnya ke kanan dan last sekali ibu jari. Dan sekiranya dua-dua kodong, mungkin kerani boleh just calit saja dekat bahagian yang dirasa perlu. Sebab memang kena ada sebagai bukti telah mengundi. Dan pastikan dia celup habis satu bahagian jari ni. Bukan satu jari dekat jari ni kan ada 3 bahagian. Yang paling hujung ni satu bahagian mesti dicelup habis. Jangan dicelup sedikit sahaja. Dan kalau boleh minta kerana itu periksa jari. Tapi kalau nak sampai tahap itulah kan, nak pastikan apa, pengundi ni adalah pengundi kali pertama. Selepas itu, pengundi akan pergi ke kerani yang ketiga untuk mengambil kertas undi. Untuk ambil kertas undi ni, kerani untuk ambil kertas undi dan pastikan kerani yang ketiga ni chop di bahagian tengah. Sebab kertas undi ni akan diasingkan daripada buku undi. Pastikan sebahagian masuk di dalam kertas undi dan pastikan nombor unit tu berada di dalam dia. Kertas undi pengundi. Jangan diundi sepenuhnya dekat buku yang tertinggal ataupun sepenuhnya dekat dalam kertas undi. Kertas undi tu nanti akan rosak. Okey, kemudian kali ketiga akan asingkan kertas undi daripada buku dan dia akan lipat dua. Jangan marah kalau kerani tu lipat dua sebab memang dibenarkan. Sebab dulu kalau tak lipat dua, susah pengundi nak masukkan dekat dalam peti undi. Mungkin ada yang bertanya, kan takut kertas dakwat cop tu melekat merosakkan kertas. Jangan risau, nanti kita boleh buat pemeriksaan semasa undi kertas undi ragu masa counting nanti. Kebiasaannya kalau dakwat tu sah daripada cop, kertas undi tu kita akan terima. Tak ada masalah. Kemudian barulah pengundi akan pergi ke tempat menandakan kertas undi. Okey, selepas menandakan kertas undi di kepung tu, barulah pengundi akan masukkan kertas undi ke dalam peti dan kerani yang keempat akan pastikan kertas undi itu masuk. Dan pastikan kerani keempat ni tidak menghalang penglihatan kita semasa dia menjolok masuk ataupun semasa pengundi hendak masukkan kertas undi di dalam peti. Sebab kita nak pastikan hanya sehelai saja kertas undi yang dimasukkan. Tidak lebih daripada itu tak. Kita tak tahu sabotase datang daripada mana-mana. Alright. Dan proses ini berulang sehinggalah pukul 5.30 petang. Dan sekiranya sepanjang proses ni terdapat ejen tidak berpuas hati, bolehlah isi borang bantahan. Dengan ini saya, Kak Menalan, ejen untuk calon sekian-sekian dengan ini memuat bantahan. Kita tulislah. Dan kita tanda tangan dan kalau boleh perlu tanda tangan daripada ketua tempat mengundi. Yang ni sebenarnya jarang sangat berlaku. Kalau berlaku kita boleh buat bantahan.
Okey, selain pada itu juga, ini adalah borang-borang kegunaan KTM, borang 10A, borang 10, borang 9, borang 75 adalah untuk akuan mengenai keengganan mengeluarkan kertas undi, akuan mengenai ada titik dan penamaan orang mengiringi OKU, borang akuan pengundi. Yang ni semua adalah kerja-kerja borang-borang yang diisi oleh ketua tempat mengundi. Kita hanya menyaksikan saja pasien KTM ada isi borang-borang penting ni sekiranya ianya berlaku. Itu saja. Baik, ini adalah kedudukan dekat dalam setiap saluran. Bila pengundi masuk sahaja akan melalui dahulu kerani yang pertama. Yang tadi tu apa? Yang pertama tu adalah semak memberi IC dan menyebut nama pengundi berdasarkan borang di PPR. Kemudian pergi ke kerani yang kedua untuk celup dakwat kekal. Dan pergi ke kerani yang ketiga untuk mendapatkan kertas undi. Kemudian pengundi pergi ke kepung untuk menandakan undi dan buang kertas undi dekat dalam peti. Terdapat kerani HPR untuk menjolok kertas undi masuk ke dalam peti. Kemudian pengundi keluar. Baik, dekat sinilah kedudukan ejen-ejen. Kedudukan kita lah sebagai ejen tempat mengundi pacar ni. Baik, di manakah tempat yang baik sekali sudah tentu adalah dekat meja yang paling dekat dengan kerani-kerani HPR. Sebab apa? Supaya kita mudah mendengar kerani satu ni meneriak nama pengundi dan kita dapat melihat lebih dekat urusan celup dakwat kekal dan juga kerja kerani tiga mengecok kertas undi. Sebab itulah kita kena datang lebih awal. Kan, jangan risau, dia tak ada tulis pun mana-mana punya ejen. Tak ada, siapa datang dahulu dia boleh pilih. Kalau awak masuk, ada yang dah ditetapkan cakap, no, saya nak duduk dekat sini juga. Tempat baik. Alright, dapat faham Saya teruskan. Baik, kemudian selesailah masa penutupan pengundian. Sebenarnya pukul 5, sekarang pukul 5.30 bukan pukul 5. Harap dapat faham nanti senang kita boleh tanya soalan. Baik, proses berakhir pada pukul 5 petang dan sebelum selesai saja 5.30 petang, sudah tentu akan berlaku proses sealing ataupun dimaterikan peti undi. Jangan pukul 5.30 saja kita terus keluar, no. Kita kena terus berada dekat dalam bilik saluran tu. Kan, dan kalau boleh kita sebagai ejen ni nak setiap masa, setiap saat mata kita tertumpu kepada peti kertas undi. Jadi semasa mereka hendak menutup kertas undi tu pun nak seal, pasien kita ada dan kita tanda tangan ada pelekat untuk ditandatangani untuk ejen. Benda tu tak wajib, tapi kita sebagai ejen kita bagi tahu kita nak sign. Kadang-kadang KTM ni dia tak mau diganggu, dia minta ejen-ejen ni keluar. Kalau dia minta keluar, awak cakap saya tak mau keluar, saya sebagai ejen, saya nak saksikan proses penutupan peti undi dan saya nak tunggu dalam saluran ni sehinggalah proses counting. Kan, jadi saksikanlah mereka susun meja semua dan peti-peti tu bergerak mana awak lihat, jangan dengan ni tapi kadang-kadang KTM ni ada yang dia cakap apa, tak apa, kita dah siap, dah seal semua, kita nak rehat dulu. Mungkin nanti pukul 6 baru kita start counting. Dia orang pun keluar, dia akan cakap, oh semua kena keluar ni sebab kita kerana SPR pun keluar. Kalau macam tu, cuba minta kita tak nak keluar, tapi dia menggunakan alasan tak ada orang kat dalam tu, sebab itu kita tidak boleh berada dekat dalam tu. Tak apa. Kalau awak terpaksa keluar, sila keluar dan minta ketua tempat mengundi boleh tak buka tingkap daripada tingkap bilik darjah tu supaya at least walaupun daripada luar kita dapat saksikan kertas peti undi tu tidak bergerak. Itu pun okey. Dan jangan awak pun pergi berehat sama. No, duduklah dekat luar tu dan tunggu sehingga proses bermulanya proses counting nanti. Kena buat kerja ni suka ataupun tidak. Sebab adalah sangat penting dia adalah satu proses terakhir kerja-kerja pilihan raya. Kalau setelah bermacam-macam parti membuat berjuang habis-habisan di luar sana, bertonggeng-tonggeng macam-macam kerja telah buat, berkempen, dan semua itu adalah bergantung kepada apa yang berlaku dekat dalam saluran. Jadi kita sebagai ejen mestilah ada rasa tanggungjawab tu untuk memastikan semua kerja-kerja parti yang dibuat sebelum tu berbaloi dan berkesan Okey, bermulalah pengiraan undi dan di akhir pengiraan undi nanti ketua tempat mengundi akan mengeluarkan satu borang iaitu borang 14 di mana mengandungi
jumlah-jumlah pengundi setiap calon. Ini adalah borang yang sangat penting sekali. Saya ulang sekali lagi, borang yang sangat penting. Kerana apa yang terkandung dekat dalam borang 14 inilah yang akan dibawa ke pusat penjumlahan undi dan akan dimasukkan ke dalam sistem SPR. Itulah dia jumlah-jumlah yang rasmi untuk pilihan raya. Baik, kerja CAR ataupun counting agent. Pertama adalah hendak menyemak, hendak mengesahkan urusan pengiraan undi untuk menyimpan rekod pengiraan, mengumumkan semasa, nak memastikan keputusan yang diumum nanti adalah sama seperti mana yang dikira semasa proses counting nanti. Ini adalah susun atur dekat dalam bilik pengiraan. Dia sudah tentu berbeza semasa pemohon undi bahagian siang. Iaitu susunannya pertama sekali KTM dekat sini. Di atas ni adalah peti undi. Sebelah peti undi yang pertama ni adalah undi yang belum dikira. Nanti kertas undi akan dicurahkan ke dalam undi belum dikira terlebih dahulu. Kemudian sebelah-sebelahnya adalah bekas-bekas calon parti. Kalau ada 3, penjuru akan ada 3 lah. Calon yang berbeza. Kalau ada 5 akan ada 5 lah. Kalau 6 akan ada 6 dan seterusnya. Dan yang kelima ini adalah sebelahnya adalah bekas untuk undi ragu. Nanti semasa kerani menayangkan kertas undi, kita akan lihat mana yang undi ragu akan ditempatkan ke dalam bekas undi ragu. Tetapi undi itu belum ditolak lagi. Dia akan buat dahulu proses pengecaman kertas-kertas undi dan semua yang undi ragu akan dikumpulkan dahulu dekat dalam bekas undi ragu. Setelah selesai semua, baru dah dia akan ambil semula undi ragu tu untuk dilihat lebih teliti satu persatu. Dan hujung sekali adalah bekas undi tolak. Ini kedudukan kerani SPR dan kita ejen berada di hadapan. Ini kalau ada 3 penjuru. Inilah rupanya. Sekiranya jauh sangat, kita boleh minta lebih dekat. Tak ada masalah. Kita cakap KTM, kalau jauh ni macam mana? Kita datang ejen nak melihat. Kalau kita tak boleh nampak tanda-tanda dekat kertas undi, tak nampak corak pendidik, tak nampak nombor siri kertas undi, macam mana kita nak datang sebagai ejen kan? Cakap elok-elok, insya-Allah ejen ketua tempat undi akan benarkan tapi dia tidak akan benarkan kita terlampau rapat. Takut kita mengganggu bekas-bekas mereka dan mungkin kerana SOP pilihan raya. Okey, inilah rupanya. Baik, pertama sekali kerani akan membuka peti undi. Kemudian kita minta dia tayangkan bekas kertas undi belum dikira. Pastikan kosong. Kan? Pastikan kosong. Okey, kemudian dia akan curahkan kertas undi ni ke dalam undi belum dikira. Dan akan diikat. Dia akan kira 10-10 ikat. Kira 10-10 ikat. Dan cukup sahaja 10 ikatan akan dihimpunkan menjadi satu ikatan mewakili 100 kertas undi. Alright, dan dia akan berulang sehinggalah semua kertas undi dikira sebab nak tahu berapa banyak kertas undi sebelum dikira. Pastikan bilangan kertas undi dalam peti undi adalah sama dengan bilangan yang dicatatkan pada borang 13. Ingat tak pada pukul 5.30 tadi ketua tempat mengundi akan akan menulis berapa banyak di bahagian pagi tu ketua tempat mengundi mengisi dekat borang 13 berapa banyak kertas undi yang dikeluarkan. Kemudian pada pukul 5.30 petang ketua tempat mengundi akan isi sekali lagi dekat borang 13 berapa banyak kertas undi yang telah keluar supaya dia boleh tahu berapa banyak bilangan kertas undi yang keluar di bahagian siang. Dan kita sebagai ejen juga sepatutnya pada bahagian petang tu minta juga salinan borang 13 dan bagi tahu hendak tanda tangan borang 13 tu. Semasa tanda tangan itulah mata tu jeling nak tahu berapa banyak kertas undi yang keluar. Supaya kita nak pastikan jumlah kertas undi yang terkandung yang terkandung di dalam borang 13 5.30 petang tadi bilangannya sama ataupun kurang ataupun sama apabila kerani mengeluarkan semua kertas undi dekat sini tadi. Kalau tak sama, sekiranya bilangan kertas undi sama atau kurang, proses pengiraan undi boleh diteruskan. Maksudnya kalau dia kurang dia akan teruskan dan kalau yang lebih tu akan hadapi masalah boleh buat bantahan. Baik, setelah
semua bilangan kertas undi diikat tadi, dia akan counter check dengan bola 13 dan kalau sama barulah proses memapar kertas undi dibuat. Jadi kerana SPR nanti dia akan pegang macam ni, dia akan tayang kepada semua ejen-ejen dan dia akan sebut, oh yang ini parti A. Dan selepas sebut parti A, dia akan masuk ke dalam parti A. Jadi kita sebagai ejen ni pastikan kalau kita parti A dia masuk dekat dalam bekas parti A. Jangan dia masuk dekat bekas parti P. Kalau nak ada kerja tambahan, catiklah berapa banyak orang menyokong kita, orang menyokong lawan. Tapi sebenarnya tak catik pun tak apa. Sebab takut masa kita catik tu, dia masukkan kertas undi dekat dalam bekas lain. Kita tak tahu. Jadi kita just memerhati sahaja pun dah okey. Pastikan apa, tanda dia betul. Cop tu ada. Kan? Dan kalau ragu, cakap kerana undi ragu, dia akan masuk ke dalam bekas ragu. Dan kita sebagai ejen, kreativitinya, kalau boleh semua kertas undi lawan kita, kita ragu kan. Kan? Nampak macam ragu je, ragu. Tapi kalau kertas kita macam ragu, janganlah cakap ragu. Kan? Kita teruskan saja. Kan? Mungkin ejen sebelah-sebelah kita pun tak tahu sangat benda tu ragu ke tidak. Kalau benda tu macam meragukan, kalau kertas tu mengundi kita, kita cakap okey. Kan? Sebab ragu tak ragu tu ditentukan oleh ejen. Bukan kerana. Alright. Dan benda ni berurusan. Tunjukkan kepada ejen mengira undi, dulang undi belum dikira telah kosong. Dan benda ni berulang sehinggalah selesai dan kita pastikan di dalam bekas undi belum dikira tadi tu telah dikeluarkan semuanya dan dimasukkan ke dalam bekas-bekas calon-calon ataupun bekas undi ragu. Alright. Baik, bila semua kertas undi dah diletakkan ke dalam bekas calon-calon, dah selesai semua keluar, barulah diambil semula bekas undi ragu, dia akan tayangkan tengok balik adakah benar ragu ataupun tidak. Dan sekiranya kertas undi ragu itu diterima, akan dicop terima, ditandatangani dan dimasukkan ke dalam bekas calon-calon yang sepatutnya. Dan sekiranya kertas undi ragu tersebut ditolak, juga akan dicop, ditandatangani dan akan masuk ke dalam bekas dulang undi ditolak. Boleh faham Boleh nampak situasi dia Okey. Macam mana rupa keadaan kertas undi diterima dan juga kertas undi ditolak? Ini kita kena tahu. Kan supaya nanti kita boleh berbahas dengan kerani. Kan kertas undi adalah ragu. Takut nanti sebenarnya diterima, kita rasa macam ditolak. Sebenarnya memang diterima. Sebab itu penting untuk belajar Ini adalah contoh kertas undi yang boleh diterima. Okey? Nampak? Dia tanda right, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia kena pangkar. Tapi boleh right. Bulat pun boleh, gambar bintang pun boleh, tanda satu pun boleh, just dot sahaja pun boleh. Dan dia tanda bukan dekat dalam petak, di atas bahagian nama pun dibenarkan. Objek lain di atas bahagian nama pun dibenarkan. Dia calit macam ni pun dibenarkan. Tak ada masalah undi diterima, tak rosak pun. Dia buat bulatan, dia pangkah dekat nama. Ni mungkin mula dia marah kan calon ni kan. Rupanya dia pangkah undi ni diterima. Yang kita benci tu kan, kita tak tahu. Kemudian tanda right, tanda dot, ini semua diterima. As long as tanda-tanda ini berada dekat kawasan calon tersebut. Tak kisahlah dia nak tanda di mana-mana pun. Selagi dia tidak melangkah menanda lebih daripada satu bahagian calon. Sebab itu ini semua undi-undi diterima walaupun tanda di atas objek calon, simbol calon. Walaupun ditanda dua tanda, tiga tanda yang berlainan. Selagi dia tanda di dalam satu petak calon, undi tersebut diterima. Tak ada masalah Ini semua adalah boleh diterima Jangan kita rasa pelik, kita cakap tak boleh. Salah kan? No. Ini tetap diterima Ini pun sama walaupun hampir melangkau calon lain, tetap diterima sebab belum melangkau lagi. Ini semua adalah undi yang diterima. Ini juga diterima walaupun koyak sedikit tapi jelas pengundi tanda dekat ruang calon. Ini juga diterima. Tapi mungkin boleh bantah tapi sebenarnya jelas pengundi menanda dekat calon yang dia nak. Baik, ini pula adalah undi yang tidak boleh diterima. Yang ini nampak macam betul. Tapi ingat, tiada cop penindik. Ingat tak awal-awal tadi?
Kan setiap kertas undi mestilah sebahagian cok bulat tu masuk di dalam kertas undi. Sekiranya tidak ada, kertas undi itu adalah rosak. Okey, seterusnya ni nampak pengundi tanda lebih daripada satu bahagian dan mengundi kedua-dua bahagian. Dia menanda kedua-dua bahagian ni dengan objek yang berbeza dan juga lokasi yang berbeza. Ini semua adalah undi yang tidak diterima. Yang ni pula dia tanda di belakang kertas undi, memang tak diterima. Ini dia tanda dua-dua atas tapi ada perkataan. Sebarang tanda atau catatan yang boleh mengenalkan diri pengundi dibuat di mana-mana bahagian kertas undi juga adalah tak dibenarkan. Tak kisahlah dia tulis nama dia ke, nama orang lain ke, nama calon ke. As long as dia adalah satu perkataan, kertas undi itu adalah rosak. Nampak nombor berturut pun sama. Dia tulis nama di bahagian luar. Dia tulis objek orang. Ini sebab dia tanda dua-dua. Jelas lukis gambar tak boleh. Tanda saja benar. Ini nampak dia dah tanda tapi dia lukis gambar. Ini semua dan juga perkataan-perkataan lucah yang sensitif, negatif juga rosak. Ini pula kertas undi yang dikoyakkan. Langsung tak ada cop tapi sudah koyak. Rosak Ini kertas undi kosong, langsung tiada tanda. Jelas rosak. Okey, kalau kita perasan benda-benda ni, kita terus tetapkan ini adalah rosak dan ini diterima. Penting kita sebagai ejen kan kita cuba mendapatkan kertas undi seberapa banyak yang boleh yang kita cenderung. Jadi kita sebagai ejen tanggungjawab sangat besar untuk memastikan kita menang, parti kita menang, calon yang kita minat itu menang adalah bergantung kepada proses counting ni. Alright. Kemudian dah selesai, pastikan bekas undi ragu juga adalah kosong. Kemudian semua bekas-bekas di dalam kertas undi setiap calon juga akan dikira 10-10 dan diikat 10 bandel kepada satu ikatan mewakili 100. Benda yang sama kepada semua calon bekas calon. Baik, sebaik saja selesai, jumlah undi dekat setiap calon akan diisi ke dalam borang 764. Tapi borang 764 ni bukannya borang yang final Dia hanyalah borang rekod awal sahaja. Kenapa kejap lagi saya terangkan. Dia akan susun mengikut urutan calon. Ada maklumat saluran, jumlah undi di dalam peti, jumlah undi setiap calon dan jumlah undi yang ditolak. Tapi ini bukan undi yang final boleh semak, sama tak dengar apa yang kita rekod. Kan, jangan kita rekod lain. Jangan dia kira tadi tu lain, tulis dekat borang ni lain. Tak. Kena alert benda tu. Masa dia sebut tadi tu, masa dia kira dekat sini tadi, tulis dekat kertas. Okey, calon A berapa banyak, calon B berapa, calon C berapa. Dan pastikan jumlah tersebut yang diisi dekat dalam borang 764 ni adalah jumlah yang sama. Tapi ini bukan jumlah yang final. Kenapa? Sebab apa? Sekiranya jumlah undi yang terbanyak ditolakkan dengan jumlah undi kedua terbanyak, dibahagikan dengan jumlah kertas undi yang diperolehi semua dekat dalam peti saluran tersebut, dikalikan dengan 100, sekiranya peratusnya lebih rendah daripada 4%, kita sebagai ejen boleh request untuk penyeraan semula. Sebab itulah borang 764 tadi belum final lagi. Sebab kita risau peratusnya kurang daripada 4%. Jadi kalau kita kalah, kita lihat kalau bawah 4%, ejen sila minta kira semula. Tapi kalau kita dah leading, dah menang, tak payahlah minta kira semula. Kan? Mungkin ejen sebelah kita tak tahu. Jangan kita pun dah menang, kita kira kurang 4%, boleh kira semula tak? Yang itu jangan dah menang sudah, diam-diam. Jangan nak tunjuk pandai lebih. Sepatutnya kerana SPI kena kira semula. Padahal kita dah menang dah ni, biarkan. Teruskan saja. Sekiranya sudah dan hanya sekali sahaja perkiraan semula boleh dibuat. Tidak boleh lebih daripada itu. Dan sekiranya lebih daripada 4%, barulah jumlah-jumlah itu final dan akan diisi di dalam borang 14. Inilah dia ibu kepada semua borang.
di mana di dalam borang 14 ini akan diisi jumlah-jumlah undi setiap calon. Bilangan undi yang ditolak, undi dan ada tanda tangan ketua tempat mengundi, ada maklumat saluran dan akan ada ruang tanda tangan kepada semua ejen-ejen setiap calon. Baik, borang 14 ni, saya ulang sekali lagi, dia adalah borang yang paling penting kerana borang 14 inilah yang akan diguna pakai di pusat penjumlahan undi untuk merekod jumlah rasmi undi dekat dalam setiap saluran. Dan tanggungjawab ketua tempat mengundi sepatutnya memastikan semua ejen ada menandatangani borang 14. Tetapi berapa banyak borang 14 yang ketua tempat mengundi kena sediakan bergantung kepada berapa ramai ejen yang ada pada dalam saluran tersebut. Sekiranya terdapat 3 ejen yang hadir, ketua tempat mengundi perlu menyediakan 4 borang 14 yang hidup bukan salinan, bukan photostat. Dia perlu mengisi 4 yang berbeza dan keempat-empat tu perlu ditandatangani oleh semua ejen-ejen. Dan selepas itu setiap ketua tempat mengundi perlu serahkan 1 borang 14 kepada setiap ejen. Kadang-kadang ejen tak minta. Ada jenis ketua tempat mengundi, bila ejen tak minta dia tak bagi. Mungkin dia suruh kita tanda tangan. Tapi bila kita tak belajar, kita tak tahu, ejen tak bagi. Dia akan simpan terus masuk ke dalam peti. Kan? Jadi kita sebagai ejen ni mesti alert. Sebaik sahaja menandatangani borang 14, pastikan dapat 1 borang 14 daripada ketua tempat mengundi. Ini adalah benda yang paling penting sekali. Inilah dia nyawa kita, nyawa setiap parti. Kerana hanya dengan borang 14 inilah untuk memastikan kita boleh pastikan jumlah undi yang keluar di pusat penjumlahan undi adalah sama. Jadi selepas itu kita tak risau ke mana peti itu digerakkan. Disimpan ke, dikeluarkan lambat ke, dihantar ke pusat penjumlahan undi kan. Kita dah tak perlu risau sebab kita sudah ada borang 14. Nanti cuma kita perlu semak borang 14 ni sama tak dengan apa yang diumumkan di pusat penjumlahan undi. Kalau tak sama, kita akan pergi sana buat bantahan. Jadi borang 14 ni bila dapat saja, sila ambil gambar dan share kepada ketua parcabar masing-masing. Itu adalah tanggungjawab ketua parcabar untuk menyelaras ke semua borang-borang 14, ke semua saluran dan ke semua daerah mengundi, kan dihimpunkan dalam satu tempat. Dan bila keluar saja daripada bilik saluran, serahkan borang 14 kepada ketua parcabar dekat daerah mengundi tersebut. Dan tanggungjawab ketua parcabar daerah mengundi tersebut membawa borang 14 ni ke bilik gerakan utama masing-masing untuk disimpan oleh pengurus parcabar di bilik gerakan. Sangat penting awak kalau tak keluarkan borang 14, yang dekat luar tu yang dah bekerja habis-habisan akan mengamuk dengan awak. Percayalah, benda ni real. Dah pernah berlaku sebelum ni pun. Di mana ejen keluar lenggang kangkung, tidak bawa borang 14, yang kat luar tu akan jerit awak, masuk balik, sila ambil borang 14. Jangan main dengan borang 14. Dia adalah nyawa kepada parti. Dia adalah senjata terakhir kepada parti. Kan, kerana borang 14 ini boleh diguna pakai semasa sekiranya berlaku bantahan ataupun tindakan mahkamah terhadap keputusan pilihan raya. Kan, kalau tak ada borang 14 ni, kita tidak boleh menjadikan dia bukti berlaku pengeluaran jumlah yang silap yang dikeluarkan oleh HPR. Kita tak boleh cakap mulut. Kan, saya itu masuk dalam saluran lain jumlah. Nanti kan hakim tanya mana bukti? Kita tak ada borang 14, masa itulah kita akan gagal dekat persidangan mahkamah. Saya ulang sekali lagi, sila ambil borang 14 ni dan serah kepada ketua ejen ataupun ambil gambar awal-awal. Sebab kelebihan ni pertama adalah untuk tujuan rasmi, untuk sekiranya berlaku tindakan selepas itu tindakan mahkamah. Dan sebenarnya borang 14 ni jugalah parti dah boleh mengetahui berapa banyak saluran, berapa banyak adakah mereka akan menang ataupun tidak dalam pilihan raya tersebut. Tidak perlu menunggu semua borang 14 ini dihantar ke pusat penjumlahan undi. Kan mungkin diumum pukul 10 11 malam. Kan, tapi kalau awal 8 malam tu semua borang 14 telah dikumpulkan. Kan parti dah tahu dah berapa banyak saluran yang menang dan berapa banyak undi yang menyokong mereka. Adakah mereka menang ataupun kalah lebih awal. Itulah juga kegunaan lain untuk borang 14.
Ingat penting orang 14. Okey, selesai sahaja dapat orang 14 tu kita dah boleh relax sikit, tapi dah hantar gambar dekat ketua. Jangan keluar dulu kan, kalau nak kita sila tunggu proses tugas-tugas akhir kerani pilihan raya itu sendiri, di mana menyimpan semua sampul-sampul dokumen-dokumen penting dekat dalam saluran tu ke dalam sampul-sampul yang sepatutnya. Dan kita saksikan sahaja, dan kita juga tanda tangan dekat dalam dekat pelekat yang dilekatkan dekat setiap sampul-sampul. Supaya apa? Kita risau peti ini dicerobohi dan sampul-sampul ni dicerobohi selepas ini. Sebab semua maklumat ni akan digunakan sekiranya ada berlaku bantahan ataupun tidak ada pun proses mahkamah. Jangan risau, kita saksikan sahaja. Alright, dan kita tanda tangani peti undi dan biarkan sahaja pegawai SPR bergerak membawa peti-peti undi tu ke pusat perjumlahan undi. Kita tak payah nak sibuk ikut. Kan sebab apa? Kita sudah ada borang 14. Kan. Dia nak bawa ke mana peti tu silakan. Ingat tak ada tempat tu yang jauh sampai bawa naik helikopter. Takkan ikut naik helikopter kan? Biarkan sahaja. Yang penting segera hantar borang 14 tu kepada ketua parcabar masing-masing. Alright, itu sahaja. Itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian yang saya beri ini bermanfaat kepada yang mendengarnya. Dan silalah manfaatkan kepada rakan-rakan lain, tak ada masalah. Kan lebih banyak dimanfaatkan, lebih banyak juga syafaat dapat kepada saya. Walau bagaimanapun dia tertakluk, apa yang saya sampaikan tertakluk kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Sekiranya ada kesilapan, saya mohon maaf. Dan apa, saya akan terus memperbaiki sekiranya ada kesalahan-kesalahan. Saya harap semua ejen-ejen yang bertugas, saya mengucapkan selamat bertugas kepada semua. Dan penting untuk kita adalah senjata terakhir kepada parti kita. Kan setelah apa yang parti kita usahakan adalah untuk tujuan yang terakhir. Kitalah orang yang terakhir kepada semua kerja-kerja perjuangan yang telah dibuat oleh parti kita sebelum ini. Harap ambil tu sebagai satu tanggungjawab. Kan, dan kita juga adalah orang yang penting dekat dalam setiap pilihan raya. Mereka semua menaruh harapan yang tinggi kan, supaya kita mempelajari dan bertindak, bertugas dengan baik sebagai ejen pilihan raya mewakili parti mereka daripada seawal 7.30 pagi sehinggalah selesai counting. Semoga apa sahaja parti yang tuan-puan minat, sokong mendapat kemenangan pada pilihan raya yang anda bertugas. Alright, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.